اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. Okey, bila dikata pada kamu lapangkan majlis, maka fafsahu. Susah tak kita nak bangun? Ini bukan bangun ah. Kadang-kadang kita nak perlu alihkan tempat aja. Susah tak nak alihkan tempat tu? Orang Kelantan panggil apa? Kesok kan? Kesok sikit. Gerakkan sikit je. Susah tak? Tak susah. Tapi rasa berat tak? Berat kan? Walaupun tak perlu bangun, tak perlu pergi belakang pun. Kadang-kadang alih sikit je. Tapi hati rasa berat. Sebab tu Allah guna tafassahu. Tafassahu ni, kita lapangkan dalam keadaan hati kita rasa berat. Maka bila berat, walaupun senang, tapi berat, maka Allah balas dengan kelebihan yang sangat-sangat besar. Apa yang Allah balas? Yafsahillahu. Allah. Tengok balasan dia. Tengok Islam, rahmat Allah. Allah bila suruh, dan Allah tahu benda tu berat, walaupun mudah, tapi hati nafsu ni susah kan? Maka Allah terus bagi motivasi dengan apa? Ganjarannya. Aku minta kamu, contohlah kita duduk sini kan. Datanglah 2, 3, 4 orang ni. Yang ada kedudukan lah. Jadi bila ustaz ke cakap, tolong rapat-rapatkan sikit. Bagi orang yang datang lewat ni, dan dia ada kedudukan, untuk dia pun dapat tempat duduk. Sebab zaman Nabi, satu majlis Nabi mesti berebut nak pergi. Bila berebut nak pergi, orang ramai dan masjid Nabi sempit. Jadi bila sempit, mana sendaklah. Tapi masih ada ruang. Kan? Jadi yang ahli ibadah pun bila datang nak duduk dekat Nabi juga. Maka Nabi nak muliakan mereka sebab mereka ahli badar. Maka Nabi kata, rapat-rapat sikit bagi ruang ni. Kan? Jadi kita hanya perlu kesak sikit je. Berapa minit? 2 saat kan? Tapi berat tak? Macam kursi susun macam ni kan? Dia masuk, dekat mula-mula masuk. Ada 3 kosong lagi. Bila orang datang, nak masuk ke dalam susah kan? Bila orang datang, nak masuk dalam, apa perlu dia buat yang duduk tepi tu? Nak bangun tu susah tak? Jeling je. Padahal dia tak betul. Datang awal duduk kat situ, masuklah dalam. Kenapa dia malah masuk dalam? Tengok, Islam, Quran nak merawat hati kita. Sebab kita pentingkan diri. Pentingkan diri. Nak masuk tu susah. Siapa yang datang lawak, kamu masuk. Penting diri tak? Makna, itu dalam majlis ilmu tu. Kita tak fikir orang, kita fikir diri kita. Aku datang awal dan mudah nak keluar. Ya Allah, ini bukan akhlak Islam. Sebab tu akhlak Islam apa dia? Bila ada ruang kosong dan ada orang datang lambat, Allah kata, bila dia kata pada kamu, kesakkan sikit, bagi orang, kesaklah. Sikit je, 2 minit je. Tak sampai 2 minit pun. Apa kelebihannya? Tengok, Allah suruh lapangkan dalam majlis. Tapi balasannya, Allah lapang di mana? Allah lapang untuk kita, Allah sebut tak? Allah lapang kita dalam majlis. Tak, makna apa tu? Bila Allah tak sebut, lapangkan untuk orang duduk dalam majlis ilmu, Allah tak kata, Allah lapangkan untuk kamu dalam majlis. Tak. Allah kata, Allah lapangkan untuk kamu. Allah tak sebut lapang di mana. Makna Allah nak bagi tahu, aku akan lapang kamu di mana-mana, bila-bila masa, rezeki jadi lapang. Rumah yang kecil jadi lapang. Kereta yang kecil jadi lapang. Ada musibah macam mana pun, jadi lapang hati. Dan lagi-lagi besar, dalam kubur lapang. Di padang mahsyar lapang. Ya Allah. Tengok rahmat Allah. Hanya perbuatan 1 minit, 2 minit aja. Tapi kelebihannya, ni berapa ramai ni yang tak tahu. Betul tak? Kadang-kadang duduk dalam majlis 10 tahun. Kedekut nak bangun. Awak datang lewat, masuk dalam. Sebab apa? Jahil. Sebab tu lepasnya Allah bagi apa? Allah mengangkat orang yang berilmu. Sebab ilmu, dia jadi mulia. Nampak orang masuk je, terus dia masuk ke dalam. Sebab apa? Dia ingat ni. Aku nak Allah lapangkan hati.
Aku ada masalah banyak kan. Aku nak Allah lapangkan rezeki. Aku nak Allah lapangkan daripada masalah keluarga. Tiba-tiba Allah bagi tawaran. Hanya perlu bergerak 1 minit. Kenapa aku tak boleh bergerak? Mana aku jahil, aku petikan diri, aku sombong. Sebab tu hidup aku sempit. Sebab itu hidup aku sempit. Kadang-kadang masalah kecil je jadi masalah besar. Betul? Pening kepala, apa dia? Kunci kereta hilang. Kan? Sebab apa? Dalam kelas kamu jenis pentingkan diri. Ini Allah lapangkan kita di dunia dan di akhirat. Bila kita buat apa? Lapangkan manusia di mana ni? Perlukan duit. Perlukan kos. Perlukan masa. Berpeluh. Kalau yang ni pun Allah dah lapangkan hidup kita dunia akhirat. Cuba bayangkan, kita pergi rumah orang miskin, kita bantu lapangkan rumah dia. Kita bagi ilmu pada dia. Kita baiki rumah bocor. Ya Allah, cuba bayangkan. Boleh faham? Berapa ramai yang kedekut ni. Kedekut masa, kedekut ilmu, kedekut duit untuk lapangkan orang miskin. Sebab apa? Sebab cara dia berfikir, aku hidup untuk diri aku. Kamu pemalas, kamu miskin, kamu susah, itu masalah kamu. Dia lupa, sebenarnya dia lapangkan orang, ialah dia lapangkan diri dia. Jadi kena tukar cara berfikir. Nak lapangkan hidup kita bukan cari duit banyak. Nak lapangkan hidup kita bukan besarkan rumah. Nak lapangkan hidup kita, bantulah orang sebanyak yang mungkin. Nak lapangkan hati kita, lapangkan majlis untuk orang. Lapangkan rumah orang. InsyaAllah hidup kita lapang. Sebab itulah kita tengok orang beriman. Mereka harta tak banyak. Rumah tak besar. Tapi hidup mereka bahagia. Umur mereka panjang. Macam Ashabul Kahfi. Kan? Hidup dia sampai 309 tahun. Duduk dalam gua sempit. Nabi rumah dia sempit je. Tapi Nabi bahagia je duduk dalam rumah sempit dan gelap. Sebab apa? Nabi sentiasa melapangkan orang. Hidup Nabi 24 jam. Lapangkan orang, lapangkan orang. Tapi syarat nak lapangkan orang apa dia? Syarat nak lapangkan orang. Walaupun nak bangun 1 minit je. Apa syarat dia? Ilmu. Bila kita ada ilmu, hati kita jadi lapang je untuk lapangkan orang. Lepas tu Allah bagi kelebihan pada Nabi apa dia? Kelebihan besar pada Nabi. Dengan sebab Allah bagi pada Nabi ni, Nabi boleh lapangkan semua orang sebab ada kelebihan ni, dan Nabi pun jadi lapang. Nabi lah orang yang paling lapang hidupnya. Betul. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami dah lapangkan hati engkau Muhammad? Allah lapangkan hati Nabi untuk apa? Untuk apa Allah lapangkan hati Nabi? Untuk orang. Sebab itulah Nabi bekerja pagi, petang, siang, malam berdakwah untuk orang. Sebab apa? Allah lapangkan hati dia. Sebab itulah orang balik batu Nabi boleh doa sebab hati Nabi lapang. Kita ni belum sampai lagi pada orang, hati kita dah sempit. Apa dia? Puak-puak ni memang tak dengar cakap. Cakap pun buang masa je. Sebab hati kita memang dah sempit. Boleh faham? Cara berfikir tu. Beruntunglah orang yang Allah lapangkan hatinya untuk orang. Dan celakalah orang yang Allah lapangkan hatinya untuk diri dia. Maka dia akan fikir untuk dia, untuk keluarga dia, keluarga dia. Kan? Nak berjalan, dia dan keluarga. Nak besarkan rumah, dia dan keluarga. Beli kereta, dia dan keluarga. Semua dia dan keluarga. Sebenarnya ini orang yang Allah sempitkan hatinya. Dan sebab itulah syarat nak lapang ni. Ini. Kalau kita duduk dalam majlis, orang datang lewat kan, kita nak bangun. Kalau kita hati sempit, kita tak akan bangun. Kan? Kerah, panggil apa? Kerah apa? Kerah pedar kan? Orang berdiri je dia buat tak tahu je. Sama juga kadang-kadang dalam bas ke LRT kan, ada orang tua datang, dia buat tak tahu je. Kadang-kadang dia tipu pula buat tidur je. Ni memang hati yang memang keras ni. Pakcik tua datang buat tidur. Boleh? Jadi syarat nak lapangkan untuk orang, hati dia kena lapang. Macam mana nak lapangkan hati? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Allah kata, alam nashrah laka sadrak. Sebab itulah Nabi Musa, kan? Nabi Musa diburu oleh Firaun. Dan Firaun dengan tentera dia rancang memang nak bunuh Musa.
Tiba-tiba Allah perintah supaya berdakwah. Cuba bayangkan, orang nak tangkap kita, orang nak bunuh, tiba-tiba kita diperintah pergi berdakwah. Sempit tak hati? Sempit. Sebab tu apa doa Nabi Musa sebelum pergi berdakwah? Rabbi syrah li sadri. Pergi berdakwah pula kepada manusia yang paling jahat. Kalau hati aku tak lapang, aku maki dah dia. Bahasa musuh Tuhan kan. Sebab tu Musa kata, lapangkan hati aku. Sebab nak cakap lembut kepada musuh yang paling jahat ni, bukan senang. Lapangkan hati aku. Berapa ramai yang baca doa ni? Tak ramai kan? Kalau dia baca pun bila? Bila anak nak periksa. Kan? Salah guna doa. Nabi Musa baca doa bila nak berdakwah. Tapi kita ajar anak kita baca bila nak periksa. Periksa untuk siapa? Untuk diri dia. Sebenarnya dengan baca doa ni lagi sempit hidup dia. Sebab tujuan baca doa bukan nak berdakwah. Orang nak ambil kontrak. Ya. Rabbi syrah li sadri, supaya dia luluskan projek. Itu ada kepentingan. Boleh? Nampak tak Allah merawat hati kita ni? Nampak tak? Berapa ramai yang belajar agama, belajar fiqh, belajar hadis, tapi nak bangun sikit je untuk orang datang, kedekut. 10 tahun dah belajar. Sebab apa? Dia tak tadabbur Al-Quran. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران